Itulah sebabnya saya tak tidur ni sampai sekarang. Jadi Sayyidina Umar bila tahu cerita ni, Sayyidina Umar pun terus pergi ke Baitul Mal, ambil sekarung gandum, bawa balik. Sayyidina Umar yang siapkan semua, uli tepung, buat roti semua sampai ni. Maka akak dia tengok, akak dia, terima kasih lah Pak Cik, terima kasih lah Encik kerana tolong saya. Kalau Encik tak ada, kan, saya tak tahu dah nak buat macam mana. Alangkah bertuahnya Amirul Mukminin memiliki orang seperti Encik. Dia tak tahu yang dia cakap tu Amirul Mukminin. Jadi dia Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi kadang bila kita baca kisah-kisah macam ni, hati itu sebab mengenangkan kalaulah semua negara Islam di dunia ini ada pemerintah seperti ini, tak adalah Islam kita ni hina seperti rupa macam sekarang. Tak adalah Islam ni miskin di mana-mana. Tak adalah Islam yang mati kelaparan kebuluran macam di Afrika dah. Sebab pemerintahnya tak prihatin, tak ambil berat. Sayyidina Umar tak boleh biarkan walau seorang rakyat dia hidup kelaparan dan kebuluran. Dia buat sendiri. Nasib baik tak jadi isteri dulu. Sebab Sayyidina Umar isteri sendiri tu. Kan? Kita baca satu kisah lagi pula. Ada satu sahabat ni, dia ni ada masalah. Isteri dia asyik beletih, cakap kat rumah lah. Abang ni, boleh tak abang ubah sikit 1 tahun? Apa dia? Kalau abang dah bangun tidur tu, abang dah buka kafe kat tu, abang lipat lah. Saya dah 20 tahun hidup dengan abang, bulat aja kafe kat tu, tak abang nak lipat. Boleh tak abang ubah sikit? Biumut tu dah sabar 20 tahun kan, akhirnya pecah je tu. Syukur macam ni. Jadi sahabat tu sudah pening bala dah, pening. Pasal zaman Sayyidina Umar jadi khalifah yang ni, nak pergi mengadu kepada Umar. Sayyidina Umar nak cerita, ya Amirul Mukminin, nak cerita lagi, nak cerita masalah. Pergi rumah Sayyidina Umar, tak ada protokol ke tu, pergi sendiri pergi tu ayat depan pintu rumah kan. Baru sampai pintu rumah, belum lagi ketuk, dengar bunyi dalam rumah Sayyidina Umar. Isteri Sayyidina Umar pun supui, letih juga. Terkujat sahabat dia. Jadi sahabat pun tutup pintu. Apa hal? Saya ni sebenarnya nak ngadu hal isteri saya letih. Saya tak tahu yang isteri apa boleh membuat letih. Sayyidina Umar kata, "Kisahlah buat dengan bini," kata. Itu dialog saya, bukan dialog Sayyidina Umar. Jadi maknanya itulah dia kisah Sayyidina Umar sebagai seorang khalifah. Tapi anak dia Abdullah bin Umar, ya, lebih kepada keilmuan, belajar, jadi pensyarah. Sebab pentadbiran ni memang bukan bidang ni. Itu saya katakan contoh anak murid, bapa murid anak tak didik. Jadi macam kita ibu sebagai ibu, kita ada anak perempuan contohnya. Kita tak boleh harapkan anak perempuan kita itu jadi sebiji macam kita tak. Anak perempuan kita ada 3 orang. Kita tak boleh harapkan tiga-tiga ni jadi macam kita, pandai masak, pandai menjahit, pandai godek-godek, pandai kemas rumah, suka anyam-anyaman, suka hiasan rumah sebagai. Kita tak boleh jangka macam tu. Mungkin ada yang berlainan dengan kita, suka panjat gunung, suka panjat bukit, suka terbang atas langit, suka aktiviti lasak. Perempuan, insya-Allah, Allah perempuan tak boleh panjat-panjat tu, tak sesuai. Dia suka macam tu, tak kata apa. Janji dia jaga diri dia sebagai seorang muslimah,
Untuk aurat dan pergaulan mudah. Kalau dia pandai macam si biji macam kita pun, kalau dia tak ada perbuatan sebagai muslimah, tak boleh lah. Suruh pakai tudung tak nak, suruh semayang tak nak, suruh baca Quran tak nak. Tapi suruh kalau kita masak di dapur, anytime. Mak duduk kat tepi, biar saya masak sampai habis. Sebiji macam kita. Pandai masak, masak lodeh, pandai masak kurma, pandai masak kari, pandai western, pandai chicken chop, lamb chop, semua chop-chop semua pandai. Tapi suruh pakai tudung tak nak, suruh semayang tak nak, suruh baca Quran tak nak. Tapi kalau suruh pergi tengok wayang, anytime. Suruh pergi tengok show heboh, anytime. Pakaian dia pun seksi-meksi. Sakit mata kita tengok. Nasib baik tak dapat pusat je. Tapi kita berapa mata sakit mata kita tengok. Kena pula alim besar tingkap pula cakap kita, anak kamu ke tu cik lah. Nak kata tak bukan anak kita geram, parah. Diam lah. Lah. Tak kata ya. Lebih baik anak kita tu walaupun tak jadi sebiji dari kita, tapi tetap ada perwatakan sebagai seorang muslimah. Itulah yang paling baik. Ini dia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Tak jadi macam bapak dia, tetapi tetap juga seorang sahabat yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam tatkala Sayyidina Umar nak wafat, selepas ditikam kan, nak wafat, sahabat-sahabat ni diarahkan bersyarat nak pilih siapa ganti. Syarat pertama, sahabat-sahabat ni yang ada ni sepakat kita calonkan anak dia sebagai Abdullah. Wakil sahabat-sahabat ni bagi tahu kepada Sayyidina Umar, wahai Amirul Mukminin, kami dah sepakat mesyuarat kami yang pertama ni nak mencalonkan anak kamu, anak Amirul Mukminin, anak dia Amirul Mukminin, Abdullah sebagai ganti. Apa jawab Sayyidina Umar? Kalau setengah orang, bagus anak aku jadi ganti pun. Bagus. Lagi elok anak aku. Nanti orang kata anak bapa tak? Kata Sayyidina Umar, tak payah. Cukup seorang Umar ditanya oleh Allah SWT tahu urusan manusia. Cukup Allah. Tak payah nak babitkan Abdullah sekali. Kenapa? Sebab Sayyidina Umar tahu siapa Abdullah. Satu kita anak-anak kita kan, dan anak kita tu minat nak jadi engineer. Janganlah kita suruh dia jadi polis. Dia minat jadi engineer, kita galakkan. Kita suruh dia jadi pegawai polis dia, sebab suami kita polis. Tak boleh macam tu. Minat dia, kecenderungan dia, kegemaran dia. Dah. Macam saya pun ustaz kan, saya boleh jalankan, saya boleh kata orang Islam sorongkan, masukkan sekolah agama, masukkan ke sekolah menengah agama, masukkan ke sekolah Islam, boleh. Tapi anak-anak saya terpulang. Saya tak boleh nak sekat kalau anak saya nak jadi saintis ke, nak jadi engineer ke, nak jadi doktor ke. Janji jadi doktor yang Muslim, doktor Muslim, jadi engineer Muslim, jadi saintis Muslim. Tak apa. Kan? Kalau jadi ustaz pun, kalau kerjanya mengatakan yang halal haram, yang haram halal pun tak boleh tak? Buat macam mana ustaz? Boleh. Pakai dapat ustaz? Boleh. Tak apa. Mana boleh tadi? Buat apa? Daripada anak saya jadi ulama su', baik anak saya jadi profesional Muslim. Tak faham ulama su', ulama jahat. Ustaz, tapi halal lakar boleh. Boleh. Tak nak melontar? Boleh. Bayar kau. Mana boleh macam tu? Okay. Walaupun boleh bayar dam, dalam haji dia ada dua perkara. Perkara yang rukun dan perkara wajib. Perkara rukun tak dibuat, tak sah. Perkara wajib tak dibuat, bayar dam. Tidak menjejaskan ibadah haji. Tapi tak kenalah kalau kita tak melontar. Melontar itu satu bentuk manifestasi kebencian kita kepada syaitan. Bila kita lontar jamrah tu, seolah-olah kita lontar syaitan yang menggoda dan yang menggoda kita dan yang menjadi musuh kita. Itu kan
lambat dia. Kita benci dengan syaitan ni, kita lontar ke jamrah, seolah-olah syaitan tu dia ada di jamrah. Kita lontar dia. Itu sebenarnya diwajibkan melontar di jamrah. Ambil kisah Nabi Ibrahim melontar syaitan. Kan Nabi Ibrahim nak pergi bawa anaknya Ismail untuk disembelih di atas bukit kan. Dalam perjalanan ditahan oleh 3 syaitan di 3 tempat. Allah Ta'ala perintahkan Nabi Ibrahim supaya balik syaitan ni kan. Itu asal usulnya melontar di jamrah. Tapi kalau tak nak buat, boleh bayar dam. Tak menjelaskan hati. Tapi kita fikir balik, kena ke tak kena kalau kita buat haji tak melontar di jamrah? Kena ke tak kena? Bukan tak, memang tak mampu nak kena. Tak sesuai. Itu kita kena fikir. Lepas itu satu perkara pula, bila kita buat haji, bila kita buat umrah, ziarahlah makam Nabi SAW. Sebab Nabi kata, siapa-siapa yang datang, yang buat haji, buat umrah, tapi tak ziarah makam aku, orang ini sombong kan? Kita kalau sombong dengan Nabi ni, takut-takut Nabi tak beri syafaat dia semua. Kan? Walau macam mana pun, ambillah sedikit masa untuk ziarah makam Nabi SAW. Ziarah makam Nabi, bagi salam kepada Nabi. Kalau akak-akak keluar air mata 10 kaki, duduk depan makam Nabi tu nangis, Assalamualaikum Rasulullah, nangis. Suami akak tu sebelah, suami pun nangis juga. 10 kaki, 20 kaki. Kalau suami pun nangis, aku 10 kaki, orang suami pun 20 kaki. Sebab bila kita ziarah makam Nabi ni, terasa kerdilnya kita di hadapan Nabi SAW. Kerdil. Kita ni siapa? Nabi ni syafi'ul ummah, pemberi syafaat kepada umat. Kita ni siapa? Walaupun besar pangkat kita ni siapa di hadapan Nabi SAW? Sebab itu Nabi kata, bila buat haji umrah, ziarah makam Nabi SAW. Jangan tak ziarah. Tapi ada yang tak faham, apa yang masalah? Nak cepat, nak pergi buat haji, nak cepat balik. Tak nak ambil langsung kelebihan semayang di Masjidil Haram. Semayang semayang di Masjidil Haram, berapakah pahalanya? Berapakah apa kata orang, sama seperti 100,000 semayang di masjid lain. Semayang masjid Nabi pula macam mana? Ya Allah. Jadi Abdullah, saya nak kata pada sahabat-sahabat, jangan pilih Abdullah. Cukup aku seorang ditanya oleh Allah tentang urusan Malaysia. Jangan libatkan Abdullah.